Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniaan daripadanya dapat sama-sama kita mengadakan live ataupun siaran langsung pada pagi ini menggunakan aplikasi TikTok. Yang mana pagi ini kita akan meneruskan sambungan muzakarah kitab ini, kitab Risalah Al-Misbahul Munir, kitab yang sangat terkenal, yang sangat popular di kalangan para pelajar pondok khususnya di Malaysia. Yang mana kitab ini membahaskan ataupun membincangkan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah, mana sama-sama kita ulang kaji, kita muzakarah, mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mengikut jalanan dua ulama tauhid yang begitu hebat satu ketika dulu sehingga disebut-sebut nama mereka sehingga sekarang, iaitulah Imam Abu Hasan Ash'ari dan juga Imam Abu Mansur Maturidi, insyaAllah. Baik, jadi sambungan hari ini, yang mana kemarin kita dah selesai bahas sifat yang harus bagi Rasul, iaitulah harus para Rasul berperangai dengan perangai manusia, tetapi perangai yang tidak menjatuhkan martabat mereka itu sebagai Rasul. Para Rasul makan, minum, sakit, berkahwin, bersuka-suka dengan isteri-isteri dan sebagainya lah. Seperti perangai manusia lah. Tetapi perangai yang tidak mengurangkan martabat mereka itu sebagai Rasul. Baik, mari kita dah bahas dah. Hari ini kita sambung pada muka surat 35 lah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan dengan ini salasilah huraian segala sifat-sifat yang bersangkut paut dengan Rasul-Rasul yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ini mereka yang diberati hukum syarak ke atasnya, sama ada lelaki ataupun perempuan, mengetahui, yakni atas jalan belajar sehingga mengetahui, dan mengaku yakni i'tiqad, putus 100%, mengaku putus di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf tersebut, dengan jalan tafsil, dengan jalan hurai satu persatu, ataupun bahasa sekarang dipanggil detail. Baik, kepada iaitu empat yang wajib. Sifat Rasul empat yang wajib. Apa dia? Siddiq, artinya benar. Amanah, yang kedua, artinya kepercayaan ataupun betul hati. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang keempat, fatanah, artinya bijaksana ataupun cerdik. Empat yang wajib pada akal lah, wajib pada akal di sini.
bukan wajib syarak, wajib akal. Bagi Rasul, maknanya Rasul wajib bersifat dengan 4 tadilah. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dan 4 pula segala lawannya. Dan 4 pula segala lawannya, lawan bagi yang wajib. Yang mustahil pada akal, yang dinamakan sifat mustahil. Apa dia? Lawan bagi yang 4 tadi. Siddiq, benar, lawannya kadzib, dusta. Amanah, kepercayaan ataupun betul hati, lawannya khianat. Khianat ni tak amanah lah, tak betul hati. Tabligh, menyampaikan, lawannya kitman, menyembunyikan. Fatanah, cerdik, lawannya baladah, bodoh, jahil ataupun jahil, bodoh. Jadi lawan bagi yang wajib itu dipanggil mustahil pada akal. Maknanya akal tak dapat nak gambarkan kata mustahil itu ada pada Rasul. Maknanya tak, mesti tidak. Akal kata mesti tidak. Lawan yang 4 tadi itu bagi Rasul. Yang wajib bagi akal, yang mesti adalah siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu yang wajib. Yang mustahilnya kadzib, khianat, kitman dan juga baladah ataupun jahlun, bodoh. 4 tu mustahil lah, perkara yang mesti tidak. Dan satu yang harus, yakni harus para Rasul berperangai dengan perangai manusia, seperti makan, minum, sakit, berkahwin, bersuka-suka dengan isteri-isteri dan sebagainya, daripada perangai-perangai yang tidak mengurangkan martabat mereka itu sebagai Rasul. Itu harus, sifat yang harus. Maka jadilah jumlah semuanya 9 aqidah. 9 aqidah, yakni simpulan iman. Aqidah tu maknanya simpulan iman. Yakni bila kita reti semua tu, yang 9 tu, maka dikatakan iman kita jadi tersimpul. Bila kita reti ke 9 tadilah, siddiq, amanah, tabligh, fatanah dan lawannya, lawan bagi 4 tu, dan satu yang harus, maka dikatakan iman kita tu jadi tersimpul. Iman kita tu tersimpul di dalam hati je lah. Baik. Maka apabila dihimpunkan akan dia akan yang 9 tadilah, dihimpunkan dia dengan 20 yang wajib bagi Allah. Dengan 20 yang wajib bagi Allah, start bermula daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala, sampai habis lah, sampai qaunuhu mutakaliman tu, sampai situ. Dan 20 yang mustahil bagi Allah Ta'ala, yakni lawan bagi yang wajib tu lah. Kalau wujud, lawan dia Adam. Qidam, lawan dia apa dah? Ta'adud, berbilang. Baqa, lawan dia fana. Tu lawan tu lah. Tu kita mustahil. Lawan bagi yang wajib tu 20. Dan dengan satu yang harus bagi Allah Ta'ala, iaitu harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan mungkin. Mungkin tu makhluk. Ataupun meninggalkan, memperbuat mungkin. Maknanya harus bagi Allah buat mungkin, dan harus Allah Ta'ala meninggalkan buat mungkin. Itulah makhluk. Itu harus campur. Maknanya yang Rasul tadi, yang Rasul tadi 9 lah. 4 yang wajib, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Lawan yang 4 tu ada 4 jugalah. Dan satu yang harus, 9. Semua 9 hak Rasul. Kemudian Allah Ta'ala pula sifat yang wajib 20. Lawan dia mustahil tu atas jalan istihalah 20. Dan satu yang harus. Maka jumlah semuanya akidah tu, simpulan iman kita tu 50 akidah. 50 akidah ataupun simpulan iman yang terkandung
yang terkandung pengertian itu semuanya, yang tadi tu dalam makna kata, kita dalam makna kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya terkandung dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terkandung yang tadi itulah. Rasul 9, Allah Ta'ala ada 41. 41. Maka kesemua sekali 50 simpulan iman, akidah. Yakni apabila seseorang itu mengatakan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka terkandunglah di dalamnya sebanyak 50 akidah. 50 akidah. Jadi yang mustahil itu terkandung kok jalan istihalah lah nah. Ya, yang bagi Allah Ta'ala ataupun ya Rasul tu, kalau Allah Ta'ala 20 yang mustahil, 20 tu atas jalan istihalah. Tak maksudnya Tuhan tu tak tiada, Tuhan tu tak tuli, tak buta, tak tu lah, tidak. Tu jalan, masuk kot jalan tu. Jangan masukkan mustahil tu dalam simpulan iman, salah. Masuk kot jalan istihalah, iaitu hukum bagi mustahil tu. Maknanya tidak ada perkara mustahil tu. Tu masuk tu. Itulah jadi 50 akidah semuanya yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi pastikan bila kita sebut ni kita faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terkandung 50 akidah yang kita bahas sebelum ni. Ni kadang-kadang kita hanya pandai menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kita tak pernah belajar pun apa yang terkandung dalam kalimah ni. Sebenarnya ada 50 akidah dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Arti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, arti ni maknanya translate kalih bahasa daripada bahasa Arab kepada bahasa kita lah. Artinya tiada Tuhan, yakni tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah sahaja Tuhan yang sebenar. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Muhammad itulah Nabi Muhammad itulah pesuruh Allah, utusan Allah, pesuruh Allah. Baik. Dan maknanya makna lain pula. Makna ni lain, erti lain. Kalau erti ni terjemahan daripada Arab ke bahasa kita, tu erti ataupun translate. Kalau makna ni maksud, maksud la ilaha illallah macam mana maksud dah? Makna dengan maksud ni sama. Dan makna tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, tu makna dia macam mana? Maksud dia macam mana? Tiada Tuhan yang disembah kena kepada Tuhan sunguti. Tak ada Tuhan yang lain yang disembah kena kepada Tuhan yang sunguti, yang betul-betul Tuhan dan sebenar, melainkan Allah jua Tuhan. Allah Ta'ala jua Tuhan yang kena dan betul sungguh disembah akan dia. Maknanya tak ada Tuhan lain lah yang betul-betul sunguti, yang disembah. Hanyalah Allah Ta'ala jua Tuhan yang kena dan betul sungguh disembah akan dia. Tu. Yakni Tuhan hak kita duk sembah sekarang ni kena sungguh dan betul sungguh dengan tidak ada selok, tidak ada silap langsung. Maknanya Tuhan yang kita duk sembah hari-hari tu, yang kita duk sembahyang tu lah, betul dah, kena betul dah dengan Tuhan yang kita duk sembah yang sebenar tu. Maknanya tak silap dah, tidak ada silap dah. Tu. Tu makna tiada Tuhan melainkan Allah tadi tu. Dan makna Tuhan itu, yang kata Tuhan tu apa dia? Kadang-kadang kita duk sebut Tuhan ni lama dah. Tuhan. Jadi apa dia Tuhan tu? Yang kata makna Tuhan tu apa dah? Dan bermula makna Tuhan itu ialah tupanan. Tupanan, itulah Tuhan. Tupanan, yakni tumpanan sekalian perkara. Sekalian perkara duk tumpang kat dia.
Duk bertumpang kat dia. Tumpanan ataupun tumpuan. Tumpuan pun boleh juga. Yang kata Tuhan tu adalah tumpuan. Tumpuan ataupun tumpanan. Sekalian perkara duk tumpang kat dia. Duk bertumpu kat dia. Yang ditumpan atau yang ditumpu oleh tiap-tiap yang lain daripadanya. Maknanya yang lain daripada Allah Ta'ala tu pakai duk bertumpu pada Allah. Pakai duk bertumpu kat dia. Sebab dia Tuhan itu ada tumpanan ataupun tumpuan. Sekalian perkara duk pakai bertumpu kat dia. Baik, maka tidak boleh jadi tumpanan atau tumpuan melainkan satu zat yang terkaya. Yang terkaya yakni yang lepas serba terbi. Jadi terkaya Tuhan tu bukan dengan maksud Tuhan tu banyak harta. Tuhan tu banyak kaya, harta banyak. Ada langit, ada bumi, ada makhluk. Bukan maksud terkaya Tuhan tu banyak harta. Ramai yang faham bila sebut Tuhan Maha Kaya, dia kata Tuhan tu banyak harta. Ada ni, ada syurga, neraka, ada langit, ada bintang. Bukan maksud macam tu. Maksud terkaya Tuhan ni maksud dia Tuhan tu maha lepas, terlepas serba-serbi, tak ada sangkut paut dengan siapa-siapa. Itu maksud terkaya Tuhan. Bukan maksud terkaya Tuhan itu dengan maksud harta banyak, kaya, ada macam-macam. Kalau lagu tu kan, bila datangnya hari kiamat nanti, berlakunya kerosakan dunia nanti, lepas tu nak kata apa pula? Tuhan maha miskin. Langit jatuh habis, berkecai habis, gunung ganang habis rosak, bintang-bintang jatuh habis, bertaburan, rosak habis semualah alam ni. Masa tu kita nak kata Tuhan maha miskin. Salah tu. Ramai yang faham bila sebut Tuhan Maha Kaya ni, dia kata Tuhan tu banyak harta, ada macam-macam. Bukan. Kaya Tuhan dengan maksud terkaya. Terkaya maksud dia lepas serba-serbi. Tidak ada kaitan, tidak ada sangkut paut dengan siapa-siapa. Tak ada sangkut paut. Dia nak buat apa pun dia buat. Dia tak ada sangkut paut dengan siapa-siapa. Dia nak buat bumi pun dia buat. Tak ada perlukan bantuan siapa-siapa. Itu maksud maha lepas. Terkaya Tuhan macam tu. Bukan terkaya Tuhan dengan maksud Tuhan tu banyak harta. Baik. Jadi yang kata Tuhan, maka tidak boleh jadi tumpanan ataupun tumpuan melainkan satu zat yang terkaya. Yang kata nak jadi Tuhan tu mestilah dia tu terkaya, yakni lepas serba-serbi dan lepas ia satu zat tu daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Maknanya dia lepas. Dia tak ada sangkut paut dengan siapa-siapa. Yang dikatakan dia istighna. Allah ni dia terkaya. Yang dikatakan istighna, terkaya, maksudnya terlepas, tak ada sangkut paut dengan siapa-siapa. Dan tiap-tiap barang yang lain, yakni yang lain daripada Allah Ta'ala, berkehendak dan menumpu kepadanya, kepada Allah. Yang dikatakan dia iftiqar. Maknanya tiap-tiap perkara yang lain daripada Allah pakat duk bertumpu, pakat duk berkehendak kepada Allah, yang dikatakan iftiqar. Kalau istighna maknanya terkaya Tuhan. Tuhan tu maha lepas, terlepas serba-serbi. Tidak ada sangkutan dengan siapa-siapa pun. Yang kedua, iftiqar. Iftiqar tu maknanya yang lain daripada Allah Ta'ala berhajat, berkehendak, bertumpu kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi syarat nak jadi Tuhan kena ada dua ni. Yang pertama dia kena ada istighna. Istighna tu itulah terkaya Tuhan. Maknanya maha lepas Tuhan serba-serbi. Terlepas Tuhan serba-serbi. Tidak ada sangkut paut dengan siapa-siapa. Yang kedua kena ada iftiqar. Nak jadi Tuhan ni. Maknanya tiap-tiap yang lain daripada Allah berhajat, berkehendak, bertumpu kepada Allah. Itu dipanggil iftiqar. Dan tidak nampak dan tidak terima pada fikiran akal, yakni akal kita lah, dengan terkaya dan istighna itu, melainkan satu zat yang pasti sungguh wujud
bersifat dengan wujud qidam, baqa dan mukhalafatuhu lil hawadis dan qiyamuhu binafsih, dan pasti pula ada baginya Allah ataupun satu zat tadi tu sama', sifat sama', basar, kalam, dan kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Iaitulah 11 sifat yang tentu sungguh pada zat Allah Ta'ala, yang mana orang panggil sifat istighna. Sifat istighna yang tentu sungguh ada pada zat Allah Ta'ala, iaitulah sifat tadi wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, sama', basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakaliman. Jadi 11 sifat ini dipanggil sifat istighna, yang tentu sungguh ada pada zat Allah Ta'ala. Dan tentu tidak pula segala lawan-lawan yang 11, lawan bagi yang 11 tadilah, yang mustahil, yang dikatakan mustahil atas Allah Ta'ala. Baik, apa dia sifat istighna? Sifat istighna tu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, sama', basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Itulah dipanggil 11 sifat istighna. Sifat istighna Allah, 11 sifat semua tentu sungguh ada pada zat Allah Ta'ala. Istighna tu maknanya terkaya Tuhan, terlepas Tuhan daripada serba-serbi, tak ada sangkut paut dengan siapa-siapa. Itu dimaksudkan istighna. Dan tentu tidak pula segala lawan-lawan yang mustahil tadi, dan tentu tidak pula segala lawan-lawan yang 11 tadi, yang dipanggil sifat mustahil tu atas Allah Ta'ala. Maknanya tentu tidak. Yang mustahil tu tentu tidak, tentu tidak pada Allah Ta'ala. Maknanya akal kata tentu tidak, mesti tidak, sebab dia mustahil. Baik, maka jumlah demikian 20. Jumlah demikian 20 lah. 20. Dan tidak nampak dan tidak terima fikiran akal. Tidak nampak maknanya tak tergambar lah. Dan tidak terima pada fikiran akal pula dengan terkaya dan istighna itu. Terkaya dan istighna tu samalah makna. Terkaya tu bahasa Melayu, bahasa kita. Istighna bahasa Arab, sama. Dan tentu dan tidak nampak dan tidak terima pada fikiran akal kita lah pula dengan terkaya dan istighna itu, melainkan zat yang harus memperbuat mungkin. Mungkin ni makhluk lah. Mungkin ni makhluk, perkara yang boleh ada dan boleh tak ada. Terima dua-dua belah. Nak ada pun boleh, tak ada pun tak boleh juga. Tak ada pun boleh, ada pun boleh. Tu dia panggil mungkin, makhluk ni. Jadi melainkan zat yang harus memperbuat dan meninggalkan dia buat mungkin. Nak tanya Ustaz, Allah boleh gerak dan diam tak? Gerak dan diam tu makhluk, bukan Allah. Jangan menyamakan Allah dengan sifat makhluk. Gerak dan diam itu sifat bagi jirim. Jirim tu makhluk. Tak boleh kata Allah tu gerak atau diam. Salah, soalan tu tak betul tu. Jangan tanya, tak boleh tanya macam tu. Sebab Allah ni bukan makhluk. Allah qadim. Dia bukan makhluk. Gerak atau diam adalah sifat jirim, sifat makhluk. Baik, maka jumlah yang direti pada istighna itu 23. 23 nah. Itulah 11 yang wajib, 11 yang istihalah. Istihalah ini hukum bagi mustahil itulah, dan 1 sebelah harus. Jadi semua sekali 23. 23 nah. Istighna, sifat istighna Allah tu 23. 11 yang wajib, iaitulah yang tadilah wujud, qidam, baqa,
mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, sama' basar kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Dan 11 yang istihalah. Istihalah tu. Istihalah bukan mustahil. Dan satu sebelah yang harus 23. Inilah dikatakan masuk di dalam istighna. Kerana jikalau luput salah satu daripadanya, yakni daripada 23 sifat istighna itu, kalau luput satu, maka ada kalanya berkehendak kepada yang menjadikan dia. Kalau luput salah satu daripada sifat istighna tadi, yang 23 tu, maka ada kalanya berkehendak kepada yang menjadikan dia dia Allah. Baik. Jadi Tuhan ni dia kena ada sifat istighna tadilah, 23 sifat. Dia tak boleh luput salah satu pun, tak boleh. Kena ada semua tu 23. 11 yang wajib, 11 yang istihalah tu, hukum bagi mustahil tu, dan satu yang harus. Dia tak boleh luput satu pun. Kalau luput, maka ada kalanya berkehendak kepada yang menjadikan dia. Jika luput, jika ni fardu takdir lah. Jika luput wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, dan setengah daripada makna qiyamuhu binafsih, yakni ada Allah tu tak kena jadi. Tu. Dan setengah daripada makna qiyamuhu binafsih, dan ada kalanya berkehendak kepada zat yang hendak menumpang akan dia. Baik. Kalau Tuhan itu tak ada, tentulah berkehendak kepada orang yang menjadikan dia. Contohnya wujud tidak ada pada Allah. Tentulah dia berkehendak kepada yang menjadikan dia. Qidam pula. Kalau Tuhan itu baharu, sebab dia tak ada qidam, luput qidam. Kalau Tuhan itu baharu, tentulah berkehendak kepada orang yang menjadikan dia. Baqa pula. Kalau Tuhan itu binasa, tentulah berkehendak kepada orang yang membinasakan dia. Itu maknanya nak jadi Tuhan ni dia tak boleh luput salah satu daripada 23 sifat istighna tadi. Kalau luput, contoh luput wujud, Tuhan tu tak wujud, maka dia berkehendak kepada yang menjadikan dia. Kalau luput qidam, maka Tuhan tu berkehendak kepada yang menjadikan dia juga. Sebab qidam ni sedia. Sedia ni maksudnya tak ada mula. Baik. Jika luput qiyamuhu binafsih, kalau fardu takdir, luput sifat qiyamuhu binafsih yang termasuk dalam 11 sifat istighna tadi ni, yang wajib tu, dengan makna yang kedua, yakni ada dia tak tumpang siapa-siapa. Binafsih yang tadi, qiyamuhu binafsih dengan makna yang pertama, iaitu ada dia tak kena jadi. Yang ni pula, jika luput qiyamuhu binafsih dengan makna yang kedua, yakni ada Allah Ta'ala tu tak tumpang siapa-siapa, sebab dia bukan sifat. Yang menumpang ini hanyalah sifat. Dan ada kalanya berkehendak kepada yang menolak kekurangan dan penyakit-penyakitnya. Jika luput sama' basar kalam, dan kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, dan ada kalanya di bawah tekanan. Tekanan, yakni zat yang luput sebelah satu daripadanya. 23 sifat itulah, dia luput salah satu daripadanya. Dan ada kalanya di bawah tekanan. Jika luput sifat harus,
Iaitulah memperbuat mungkin atau meninggalkan dia buat mungkin. Maka jika luput demikian itu, sifat harus tu, kalau luput lah, nescaya tidak lagi dikatakan istighna. Kalau luput lah sifat harus bagi Allah tu, maka tak dikatakan lagi sifat istighna. Dia syarat dia mesti kena ada 23 tu. 23 sifat istighna. Maka bukanlah Tuhan, maka tak dipanggil Tuhan dah lah. Sebab sifat harus dia tu luput. Dan tidak nampak dan tidak terima pada fikiran, ini fikiran akal kita lah, dengan bahawasanya tiap-tiap barang yang lain itu, yakni yang lain daripada Allah Ta'ala itu, berkehendak semuanya kepada Allah itu, melainkan satu zat yang pasti, melainkan satu zat yang pasti dan tentu sungguh, bersifat dengan wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, dan kaunuhu hayyan. Maknanya satu zat tu tentu sungguh bersifat dengan sifat-sifat yang tersebut. Kalau tak bersifat macam tu, maka yang lain daripada Allah Ta'ala tu macam mana nak berkehendak kepadanya? Sedangkan dia pun tak bersifat dengan sifat-sifat yang tadi ni, yang dipanggil sifat iftiqar. Dan tentu tidak pula segala lawan-lawan bagi 9 yang tersebut. 9 yang tersebut tentu tidak. Kita ambil kod jalan istihalah, tentu tidak. Yang mustahil tu, yang lawan bagi yang 9 tu. Maka jumlah yang direti, maka jumlah yang ini perhimpunan yang direti, yang dipaham pada iftiqar itu 18 daripada yang wajib, 9 yang wajib, 9, dan yang mustahil 9. Mustahil tu ambil kod jalan istihalah. Jangan pegang hak mustahil tu. Mustahil tu tak boleh pegang. Kita ambil kod jalan istihalah, maknanya mesti tidak. Perkara mustahil tu ambil kod jalan istihalah. Wajib 9, istihalah 9, 18. Maka jika luput, ternapi sesuatu daripada 18 tu, 18 luput satu, seperti luput daripada zat tu kudrah. Contohnya kudrah tu tak ada di zat, dan lainnya lain daripada kudrah lah, iradah ke, ilmu ke, nescaya sekalian makhluk tidak lagi berkehendak kepadanya. Maknanya Allah juga, Tuhan tu juga mestilah kena ada sifat iftiqar. Sifat iftiqar ada 9. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, dan kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, dan kaunuhu ayyan. Dan 9 yang istihalah tu, maknanya 18 lah. Maknanya tak boleh luput salah satu. Kalau dia luput, maka makhluk ni tak berhajat dah dekat dia, tak berkehendak dah kepada dia. Kerana Tuhan dikira sudah lemah. Kerana Tuhan dikira sudah lemah sebab luput kudrah. Contohnya kudrah. Maka apakah lagi berkehendak kepadanya, kepada Allah ataupun Tuhan, dan tidak dinamakan Tuhan. Tak dinamakan Tuhan dah. Baik, sebab luput sifat iftiqar padanya tu. Dan makna Muhammad pesuruh Allah itu, dan bermula makna Muhammad pesuruh Allah itu ialah Muhammad itu seorang manusia yang dilantikkan akan Muhammad itu. Siapa yang melantik? Oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala lah yang melantik Muhammad itu menjadi rasul ataupun utusan dan pesuruh. Rasul dan pesuruh ni sama lah. Tuhan Allah yang melantik. Untuk apa? Untuk menyampaikan segala barang yang diwahyu, yang diberitahu kepadanya
kepada seseorang manusia tadi itulah yang dilantik menjadi rasul tu, akan segala makhluk, akan segala makhluk, yakni daripada manusia dan jin Islam. Segala manusia dan juga jin Islam. Maka tidak nampak dan tidak terima akal akan seseorang yang dilantik dengan jadi pesuruh Allah itu, melainkan orang yang bersifat dengan sifat siddiq, iaitulah benar, amanah, kepercayaan, fatanah, cerdik, tabligh, menyampaikan, dan berperangai dengan perangai manusia, yang tidak mengurangkan ataupun mencederakan martabat ataupun peringkat mereka itu jadi rasul. Maknanya mereka juga berperangai, yang nak menjadi pesuruh Allah tu mestilah berperangai dengan perangai manusia yang tidak mengurangkan martabat mereka itu. Dan hikmah jadi rasul itu, yakni tujuan mereka itu dilantik menjadi rasul, dan tidak pula bersifat dengan segala lawan bagi yang tersebut. Lawan itulah, kalau siddiq lawan dia kazib, amanah lawan dia khianat, fatanah lawan dia baladah, tabligh lawan dia kitman. Maka mereka itu tak bersifat dengan lawan yang empat tadi. Maka jumlah yang direti, yang dipaham daripada Muhammad Rasulullah itu 9, iaitulah 4 yang wajib, 4 yang istihalah, dan 1 yang harus. Dan apabila dihimpunkan barang yang direti, yang dipaham daripada makna la ilaha illallah, iaitulah 41, nescaya jadilah segala akidah yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, mengaku tu dengan sungguh segala yang wajib, dan dengan tidak sungguh segala yang mustahil, dan berlaku, yakni tidak berlaku, dan tidak bagi yang harus. Semuanya 50 aqidah, semua sekali 50 aqidah. 50 aqidah sebagai wajib ain, yakni atas diri seseorang, tiap-tiap orang lah, dengan jalan tafsil, yakni dengan jalan hurai satu persatu, ataupun detail, 50 akidah. Bahkan sekalian akidah yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil atas Rasul, mustahil atas Allah, bahkan sekalian akidah yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil atas Allah, yakni istialah itulah, dan tidak terhingga itu direti, yakni dipaham semuanya daripada 2 kalimah yang tersebut, iaitulah kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barangkali kerana itulah, yakni kerana sekalian akidah tadi itu dijadikan oleh Allah Ta'ala pokok dan pendahuluan bagi seseorang yang kafir yang menghendaki masuk agama Islam. Tu orang kafir yang nak masuk Islam wajib mengucap 2 kalimah syahadah tadi, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka terkandung dalam tu 50 aqaid, 50 akidah yang mesti kita kena mengaji. Bukan sekadar sebut tapi tak faham 50 akidah tersebut. Baik, jadi sekadar itu dululah untuk live kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pula di masa yang luang nanti. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat menambahkan ilmu akidah kita. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat yang ada sekarang ni. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku li qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.